نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يلا أين وصلنا؟ إلى صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغفلك الغافلون. أمين. هذا ثاني كهذا ينقطع صوته ينقطع صوته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعن تأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله والتسوية mana taswiyah dan sama rata, makna pembahagian yang sama rata. Wattaswiyatu dan adapun wawul ibtidaiyah sini ya, bukan wawul ataf ya. Wawul ibtidaiyah. Wattaswiyatu fil qismi dan pembahagian dan sama rata fil qismi pada pembahagian di antara istri. Ini tajuk apa? Tajuk untuk orang yang ada istri lebih daripada seorang. Ke mana? Ya akmanurillah, paling sempurna cahaya Allah. Dia bilang itu cita-cita dia. Akmal nurillah. Mana akmal nurillah? Paling sempurna cahaya Allah. Dia cakap dia nak buat sunnah paling sempurna. Ya akmal. Wah. Wattaswiyatu. Okey. Dan sama rata fil qismi pada pembahagian. Makna apa? Pembahagian baina zaujati. Makna antara istri. Zaujatun, zaujatani, zaujat. Antara istri yang untuk orang yang berpoligami. Sebab tu Pak Cik Sulaiman belajar betul-betul tajuk ni.
Kena bagi faham betul-betul. Okey. Ni ilmu Pak Cik Sulaiman ya. Baina zaujati, ya, antara isteri-isteri ini wajibatun. Mana wajib? Dia wajib. Mana wajib bagi samara rata antara isteri. Baina zaujati wajibatun. Wajib. Mana wajib ni kalau tak buat apa? Ma yusabu ala fi'lihi. Apa nama wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang dapat pahala kalau kita lakukannya dan hebat. Dan berdapat dosa kalau meninggalkannya. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. Wajib. Nah, kena sama rata. Nah, ini makna dia sama rata sekadar dia mampu. Makna pembagian nafkah zahir. Okey, makna dia ada 4 isteri. Makna dia okey. Dia sediakan 4 rumah untuk seorang isteri, 1 rumah. Rumah macam mana yang layak bagi keadaan mereka. Kalau ramai anak, besar sikit. Terpulang tu. Faham tu? Mesti adil. Adil dalam nafkah. Ini anak ramai, lebih sikit nafkah. Ini kurang sikit. Begitu, kena adil. Makna benda-benda zahir ni kena adil. Yang zahir ini kena adil, yang mampu ni. Tapi yang batin mampu adil atau tidak? Tak mampu adil. Hafiz. Mampu adil Hafiz? Tak mampu adil. Hafiz. Allah sebut apa kata? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail. Walan tastati'u, dan tidak sekali-kali, walan tastati'u, dan tidak sekali-kali kamu mampu. Abang Sulaiman ya, tidak sekali-kali kamu mampu berlaku adil bainan nisa walau harastum. Biarpun kamu berusaha nak berlaku adil macam mana pun, kamu tak mampu lah sebut. Tak mampu berlaku adil. Yang mampu berlaku adil pada Abang Sulaiman, pada zahir saja. Okey, ini yang pertama, sediakan rumah. Yang kedua, sediakan rumah. Yang okey. Semalam rumah yang pertama, semalam rumah yang kedua. Nafkah untuk yang pertama, nafkah untuk yang kedua. Gila semalam. Tapi mengapa Allah sebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum? Lan ni mana apa? Litakidi mana Hafiz? Litakidi nafi. Nak nafi sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab jiwa kita tak mampu berlaku adil. Sebab jiwa kita tak mampu adil. Sulaiman Sulaiman. Kalau yang muda, mana ya? Muda lagi kan? Okey. Jadi sini, sebab tu kena faham betul ya? Adil secara zahirnya. Sebab tu sehingga ulama fiqh sebut, perlu dia berlaku adil kah dalam persetubuhan? Tak. Makna yang pertama dia bersama, yang kedua itu dia tak mau bersama, terpulang pada dia. Sebab itu dia tak mampu sudah. Kalau tak mampu, pandai-pandai lagi. Wadah tak? Makna dia mampu apa? Pada nafkah zahir. Bagi faham betul ya? Makna pembahagian ni pada nafkah zahir. Okey. Wa tu'tabaru taswiyatu, dan diambil kira. Wa tu'tabaru, dan diambil kira at-taswiyatu, kesaksamaan. Makna kesaksamaan berlaku adil. Sebab apa bahaya benda ni? Sebab nanti datang akhirat Rasulullah sebut apa?
man kana lahu imra'atani famala ila ihdahima jaa yaumal qiyamati wa shiqqul amyal. Sesiapa yang ada dua isteri tetapi dia cenderung dia lebihkan salah seorangnya, tinggal bersama isteri pertamanya, isteri kedua dia nak seminggu sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Sebab kau sebut apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu lebihkan seorangnya lebih sungguh, dan kamu biarkan yang kedua ini fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu biarkan yang kedua, satu lagi ini macam tergantung-gantung. Orang bertanya, dia ni ada suami ke? Macam ada. Sebab hari itu 3 bulan lepas aku nampak dia berjalan dengan suaminya. Tapi kenapa tak pernah nampak pun, nampak dia keluar seorang-seorang saja. Sebab apa? Suaminya datang 3 minggu sekali, sebulan sekali. Allah larang. Fatadharuha kal mu'allaqah. Dan kamu biarkan dia kal mu'allaqah, tergantung-gantung. Allah larang. Faham tu? Okey. Okey. Wa tu'tabaru taswiyatu, diambil kira kesamaan bil makani taratan, dengan tempat. Dengan tempat, bil makani, dengan tempat, taratan. Okey. Taratan sekali dengan tempat, wa bizamani, dan juga masa. Makna apa? Dia perlu berlaku adil pada tempat tinggal dan juga masa bersama. Sekali Ustaz. Makna apa sini? Dia berlaku adil, Faisal ya? Faisal, dia berlaku adil. Kalau simpan niat Faisal, mesti berlaku adil pada tempat tinggal dan masa. Kalau ada pasang niat lah Ustaz sebut. Okey. Bil makani taratan wa biz zamanil ukhra, dan dengan masa, mana dia berlaku, makna masa pun kena sama. Bagi tempat tinggal pun sama, masa pun kena sama. Ammal makanu, ada ni amma huruf apa? Tafsil. Dia tafsil lagi. Ada urai. Dia kata 2 berlaku adil. Mesti berlaku adil pada tempat tinggal, mesti berlaku adil kepada masa. Makna mesti bagi masa yang sama rata antara isteri-isterinya. Ammal makanu, adapun tempat tinggal, adapun tempat tinggal ya, fayahrumu, maka menjadi haram. Fayahrumu, maka menjadi haram. Al-jam'u, mengumpulkan. Al-jam'u, mengumpulkan baina zawjataini, di antara zawjatain, 2 isteri. Dia ada 2 isteri, dia kumpulkan 2 isteri itu, fa'akthara, dan lebih, fa'ataf, dan lebih pada 2 isteri, fi maskanin wahidin, pada tempat yang satu. Dia kumpul isterinya satu rumah, tak boleh. Habis, jangan kumpul satu rumah habis, kena buat rumah asing-asing. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, setiap isteri ni ada hujrah. Ini hujratul Aisyah, ini hujratul Hafsah, ini hujratul Juwairiyah, ini hujratul Zainab. Ada masing-masing ada rumah. Biarpun mereka tidak ada anak, mana setiap isteri Rasulullah masing-masing dia sediakan hujrah, sebuah rumah. Okey. Melainkan illa birridha, melainkan dengan kehendak mereka sendiri, redha. Sebab apa? Kawan baik. Madu ni kawan baik betul. Jadi mereka tak mau pisah. Dia baik betul kawan je. Tak apa, ada duduk sini, pulang.
Tapi jangan dipaksa mereka tinggal sekali. Faham tak? Sebab apa? Sebab paksa mereka tinggal sekali macam apa? Macam apa? Bagaikan madu bercampur racun. Okey. Sebab tu tak boleh tinggal sekali. Syarat tak bagi ya. Melainkan mereka sendiri pilih. Redha mereka sendiri. Tak apalah. Sebab apa? Dua-dua ni kawan baik betul. Malam-malam nak bertogel. Okey, nak tinggal malam-malam nak bertogel. Dua-dua madu terpulang lah itu. Redha lah. Tapi kalau suami, okey. Nampak apa? Sebab apa? Kalau tinggal sekali, apa? Dia ada apa? Sebab perempuan ni, maksud apa? Dia ada sifat apa? Cemburu, ghairah. Sebab tu Aisyah sendiri pun apa? Aisyah sewaktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, Rasulullah sallam dia berada di rumah Aisyah. Giliran dia di rumah Aisyah, tiba-tiba datang hantar makanan yang dibuat oleh siapa? Safiyah binti Huyai binti Sayyidatina Safiyah. Safiyah ni apa? Dia daripada Bani Israel. Anak bapa dia cukup memusuhi Rasulullah, tapi dia ibu kita, Sayyidatina Safiyah bin Huyai binti bin Akhtab. Okey, Sayyidatina Safiyah. Jadi dia hantar makanan kepada Rasulullah. Dia hantar makan Rasulullah. Dan Safiyah ini dia terkenal pandai masak. Dia pandai masak. Jadi Aisyah ni kan kanak-kanak, dia tengok makanan Safiyah buat, dia rasa cemburu. Dia rasa cemburu. Dia ambil piring itu, dia hempas, pecah piring itu. Sebab apa? Cemburu. Lepas tu Rasulullah sebut apa? At-ta'am bit-ta'am wal ina'u bil-ina. Ini nanti kita akan belajar hadis ni, babud dhaman, dan ada dan bulughul maram. Bab dhaman, jaminan. Sebab apa? Sebab dia telah bagi pecah piring siapa? Piring Safiyah. Sebab dia cemburu. Dia tengok apa? Sebab tu dia tak boleh tinggal sekali. Ini Rasulullah tunjuk. Sedangkan mereka ini, Aisyah, Safiyah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah, mereka ini apa? Hafsah, mereka inilah sebaik-baik wanita dalam umat ini, semulia-mulia wanita dalam umat ini. Sebab tu Allah pilih mereka untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka. Tapi apa? Boleh lari kan sebab cemburu. Rasulullah sendiri tunjuk, biarpun isteri baginda ini semulia-mulia wanita. Faham tak? Isteri baginda semulia-mulia wanita dalam umat ini. Sebab tu Allah pilih mereka. Allah pilih ibu kita Aisyah, Allah pilih ibu kita Hafsah, Allah pilih ibu kita Juwairiyah, Allah pilih ibu kita apa? Safiyah, semua ini kerana mereka sebaik-baik wanita untuk mendampingi Rasulullah. Sebab mereka nanti di akhirat, mereka akan bersama Rasulullah berada di syurga. Rasul tempat tertinggi, mereka pun akan dapat tempat tertinggi. Sebab mereka akan bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi biarpun mulia mereka, Rasul tunjuk, tetap tak boleh tinggal bersama. Nanti Sulaiman terpuji masakan sikit, sedap pula sup ni. Kenapa? Aku buat tak sedap ke? Dia cepat apa? Cepat terasa. Sebab tu tak boleh tinggal satu rumah. Ke mana ya? Ingat betul-betul tu. La yujma' fi maskanin wahidin. Okey. Illa birridha, melainkan dengan redha. Sebab tu cuba tengok kisah Nabi Ismail alaihissalam. Apa sebabnya? Kalau kita tafsir, apa sebabnya Hajar dibawa ke mana? Dibawa ke dengan Ismail, dibawa ke Mekah. Sebab apa? Sarah rasa tak ada perasaan cemburu dia kepada Sayyidatina
Hajar. Saya nak Hajar akhirnya apa? Sebab dia bersama Nabi Ibrahim tak dapat anak. Tiba-tiba bersama Hajar dapat anak. Jadi dia rasa apa? Rasa cemburu. Sebab tu, okey. Nabi Ibrahim AS bawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Sebab tu, jangan risau ya. Ibu-ibu semua cemburu tu biasa ya. Sebab apa? Di mana akan ditanggalkan sifat cemburu sebenar sebelum masuk ke syurga. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami akan cabut daripada jiwa mereka perasaan apa? Tak senang. Situ. Sebab tu semua ada perasaan cemburu. Cuma bila mana dicabut? Sewaktu sebelum masuk syurga. Okey. Wadih hada? Wa amma az-zamanu afa'ul fasih. Ini bab tafsil ya. Wa amma az-zamanu. Pertama apa? Adil tempat tinggal. Wa amma az-zamanu, dan adapun masa. Faman lam yakun harisan, maka sesiapa lam yakun harisan. Lam yakun tidaklah yakun keadaannya. Makna kerja dia. Harisan sebagai penjaga. Sebab jaga dia jaga waktu bila dulu. Dulu jaga dia jaga waktu malam, bukan waktu siang. Jadi dia kerja malam, siang saja rehat. Masalan, sebagai contoh, fa'imadul qasmi, fa'imadu, maka asas ataupun sandaran al-qasmi, pembahagian masa antara isterinya ni, fi haqqihi, pada haknya, fi haqqihi, pada haknya, al-lailu, malam. Jadi dia kenapa? Mana dia berlaku adil masa pada waktu malam. Sebab siang dia bekerja. Siang di pasar saja daripada jam 6 sampai jam 8. Jadi pembagian bila? Waktu malam. Sebab Allah sebut tak? Sebab asal manusia ni apa? Asal kita malam bekerja ke siang bekerja? Siang. Allah sebut. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila taskunu fihi wan nahara mubsira. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah, ja'ala lakumul lail, dia menjadikan untuk kamu lail, malam, litaskunu fihi, untuk kamu tenang padanya. Untuk kamu tenang, untuk kamu berehat. Tapi yang kerja siang malam tu untuk apa jugalah? Siang kerja, malam pun bekerja, untuk apa juga tu? Sebab Allah jadi huwallazi ja'ala lakumul laila taskunu fihi, dialah menjadikan kamu malam untuk kamu tenang padanya, malam untuk berehat. Ini keluar kerja waktu bulan masih lagi mengambang, balik kerja pun bulan mengambang. Boleh faham tak? Tak pernah nampak matahari, tak pernah hidupnya nampak matahari. Keluar kerja bulan mengambang, balik kerja pun bulan mengambang. Okey. Seronok di manakah hidup begitu? Apa seronoknya hidup itu? Ustaz pernah baca satu artikel, ada seorang tokoh ni. Macam interview dengan dia lah. Ustaz baca apa? Berita. Interview dengan tokoh ni. Tokoh apa? Tokoh perbankan. Dia kata, saya sekarang umur saya semakin tua. Cuma dia kata sekarang ni saya hasrat lah nak berehat sikit daripada kerja. Dulu dia kata saya keluar jam 5 pagi, saya balik jam 12:30 malam. Jadi dia kata lepas ni senang tua sudah, umur usia emas ni, saya mau kurangkan sikit kerja, dia cakap. Jadi azam saya tahun ni saya nak balik kerja jam 10 malam. Azam dia balik kerja sebelum dia balik kerja jam 12:30 malam. Dia kata azam saya tahun ni saya nak cuba fit masa saya jam 10 malam saya telah berada di rumah. Sekarang kita fikir, kehidupan apakah itu? Apa juga kita cari dalam kehidupan kita sampai begitu? Seronokkah hidup begitu?
Adakah seronok hidup terkejar-kejar begitu? Allah sebut, huwallazi ja'ala lakumul laila taskunu fi. Dialah yang menciptakan malam kepada kamu untuk kamu tenang padanya, untuk kamu berehat, untuk kamu tenang berehat, tenangkan hati dengan anak-anak, dengan apa? Bercerita dengan anak-anak. Faham tak? Bergurau dengan anak-anak. Okey. Okey, ini macam terang. Sudah tu. Sudah keluar nampak bulan, balik pun nampak bulan, sampai rumah bukan dengan anak-anak, dengan apa? Dengan handphone lagi. Dengan handphone lagi, kau layan kawan-kawan lagi. Sebab tu ingat ya. Sebab apa? Ingat Allah sebut apa? Inna li rabbik inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya engkau, dirimu, terhadap dirimu ada hak yang perlu kau sempurnakan. Wali rabbika haqqa, dan engkau kepada Tuhanmu ada hak yang perlu kau tunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqa, keluargamu ada hak terhadap dirimu. Anak-anak kita ada hak ke atas diri kita, isteri kita ada hak ke atas diri kita. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu, maka engkau kurniakanlah, engkau berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Isteri haknya, anak-anak haknya. Okey, hak kita dengan Allah, malam bertahajud, sempurnakan solat, baca Quran, berzikir. Inna li rabbika 'alaihi haqqan wa li sa'alaihi haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya engkau kepada Tuhanmu ada hak, tanggungjawab yang perlu engkau sempurnakan. Wa li nafsika 'alaika haqqan, kepada diri engkau sendiri juga hak yang perlu engkau sempurnakan. Engkau perlu ambil waktu untuk kau berehat, kau perlu tidur. Jaga badan kau, tidur, berehat. Tenangkan fikiran kau. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan, dan kepada keluargamu ada hak yang perlu kau sempurnakan. Anak-anak kau hak yang perlu kau sempurnakan. Bagi kasih sayang seorang bapa, bagi kasih sayang seorang ibu. Kemudian isteri engkau ada hak yang perlu kau sempurnakan. Bagi kasih sayang bagi seorang suami pada isteri, isteri kepada suami. Allah sebut fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu, maka kurniakanlah orang yang hak ni, hak mereka kepada setiap yang berhak haknya. Okey? Okey. Jadi jangan begitu, kita minta berlindung kepada Allah wala'idha pada kehidupan begitu. Kita tak mahu hidup begitu. Mintalah wala'iyadhu billah, semua kehidupan begitu. Kehidupan yang kejar-kejar. Kehidupan yang seolah apa? Yang tidak senang, tidak sempurna hidup. Terkejar terus. Kita minta berlindung pada Allah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita hanya sekali. Nikmatilah kehidupan ini seperti Allah tunjukkan kepada kita. Faham tak? Kehidupan kita hanya sekali. Nikmatilah kehidupan ini seperti yang Allah tunjukkan kepada Allah sebut, huwallazi ja'ala lakumul laila taskunu fi wan nahara mubsira. Dia menjadikan malam untuk kamu berehat, kamu tenang. Gelap kan, orang tak nampak rumah kita. Gelap, berehat. Okey. Wa man kana harisan. Kecuali pada kata sini, wa man kana harisan, dan sesiapa kana adalah keadaannya harisan, dia kerja malam, penjaga, pengawal. Dia pengawal, kerja dia malam. Jam 7 masuk kerja, jam 7 malam masuk kerja, 7 pagi baru balik kerja. Jadi waktu siang dia kena bahagikan antara isteri. Okey, makna start apa? Sampai rumah jam 8. Jadi daripada jam 8 pagi sampai jam 6 petang, rumah isteri pertama hari Isnin. Hari Selasa pula daripada jam 8 pagi sampai jam 6 petang, rumah isteri kedua. Sebab dia kerja malam. Jelas tu. Wa man kana harisan fa ibadul qismi, maka imad. Mana imad ni? Sandaran. Asal imad dia apa? Tiang seri. Imad ni atasnya tiang seri. Rasulullah sebut apa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tiang tongkat dia. Mana fa'imadul qis, maka fa'imadul qismi, maka sandaran pembahagian dia
fi haqqihi, pada haknya, an-nahar, siang. Jadi dia bagilah siang. Makna jam 8 malam sampai jam 6 petang. Hari Isnin, rumah isteri pertama. 8 pagi sampai jam 6 petang, isteri kedua. Hari Selasa. Gitu. Wal-lailu, dan malam, taba'ul lahu, malam itu ikut baginya, bagi si siang. Sebab sandarannya apa? Sandarannya si siang. Sebab ada masalah sini. Sebab pada kita itu ingat ya, untuk orang kerja malam sandarannya si siang, malam ikut saja. Kalau malam, kalau kerja siang, malam sandarannya, siang tu ikut saja. Okey, sebab apa sini? Aneh, dia ulang lagi. Wala yadkhulu, ya Allah, wala yadkhulu, wala yadkhulu, dan dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Wala yadkhulu az-zawju, isteri, okey. Okey, sini tengok. Sini ada sabqul lisan Abi Qasim. Wala yadkhulu az-zawju naharan. Situ la ilaha naharan. Tukar naharan. Sebab apa? Asal dia malam. Ingat asal dia malam. Asal dia malam ya. Jadi wala yadkhulu, asal dia kan sebab begini sebelum keliru ya. Okey ni. Begini ya. Kalau suami yang biasanya sandar dia malam. Maknanya siang ikut. Asal pembagian malam ya. Orang biasa. Macam Pak Cik Sulaiman, macam Pak Cik Faisal, mereka kerja siang. Pak Cik Awal semua tu. Okey, contoh. Kerja siang, bukan kerja malam. Jadi asal sandaran mereka adalah malam. Macam mana malam? Okey, makna kalau malam tersebut malam isteri pertama, haram sama sekali mereka masuk pergi ke rumah isteri kedua. Haram sama sekali, melainkan ada darurat. Contoh apa? Rumah isteri kedua terbakar, kena pergi. Faham tu? Contohnya, telefon isteri kedua menggelepar, nak mati sudah, boleh pergi. Sebab ada darurat. Ataupun isteri kedua nak bersalin sudah, tak ada orang, kena pergi. Darurat. Sebab malam dia adalah asal untuk orang biasa. Sebab tu disebut sini ya. Okey. Fa'imadul qismi fi haqqihi. Okey. Al-lail untuk orang biasa kan? Malam. Boleh faham ni? Jadi darurat ya. Siang pula dia kerja siang kan? Siang pula tidak boleh dia pergi rumah isteri yang bukan giliran dia, melainkan ada hajat. Contoh apa? Nak pergi hantar beras, nak pergi hantar bil, nak pergi hantar pakaian, nak pergi hantar anak sekolah, boleh. Kalau malam tak boleh. Malam nak pergi hantar beras isteri tak boleh, kalau bukan giliran dia. Boleh faham tu? Sebab tadi kata kalau orang yang kerja siang, fa'imadul lail, makna malam dia tidak boleh pergi ke rumah. Malam dia tak boleh pergi ke rumah yang bukan giliran dia, melainkan ada darurat. Apa darurat? Contohnya rumah terbakar, berlaku banjir, isterinya nak bersalin, menggelepar, nak mati sudah, baru boleh pergi.
Kalau alasan nak hantar beras, nak hantar duit, tak boleh. Tapi siang tak apa. Siang memadai kalau ada hajat. Sebab di sini kita kata apa? Perkataan ini wala yadkhul zawju, makna alladhi imadul qismi al-lail. Faham tak? Boleh tu faham tu sini? Okey, makna sandaran pembahagian dia ada waktu malam. Okey, bukan laila, naharan. Sebab laila ni apa? Dia hanya boleh dengan sebab darurat. Fiz faham Fiz? Okey. Boleh kawin dua kalau faham. Okey. Basir, faham tak Basir? Basir, faham tak? Okey, insya-Allah. Boleh dah tu insya-Allah. Ala ghairil maqsumi. Okey, ala ke atas. Ghairil maqsum, yang ghair bukan maksum, bukan giliran dia. Laha baginya. Li ghairi hajatin, tanpa hajat. Okey, makna dia siang dia tak boleh masuk tanpa hajat. Malam tak boleh masuk tanpa darurat. Ingat ya? Beza sebab tu kita ingat ya. Selalu kita sebut ada martabat darurat, ada martabat haji, hajat, ada martabat tahsinat. Tiga benda. Nanti kita akan belajar dalam maqasid syariah. Wadih? Saleh? Faham tak? Okey. Idza fahimna khalas naktafi bi hadha al-miqdar. Mawjud soal la? Aiman soal. Zikir apa yang baik selepas solat 5 waktu? Okey, zikir apa yang baik? Subhanallah. Zikir apa yang baik? Zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir ada. Setengah kata tak, setengah kata astaghfirullah saja, astaghfirullah. Ada riwayat Abu Daud, astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Okey. Boleh tambah tu. Setengah tak ditambah. La ilaha illallah saja. Okey, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita genapkan 100 apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa syarikun qadir. Kemudian ada riwayat kalau rajin la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Dan riwayat Imam Baihaqi. Sebab tu kita buat apa? Waktu subuh la ilaha illallah la ilaha 100 kali. Ada riwayat Imam Baihaqi. Jadi zikir apa? Banyak zikirnya dalam, boleh buka dalam azkar Imam Nawawi. Banyak zikirnya. Zikir selepas solat, baca 3 kul. Okey. Baca 3 kul, qul huwallahu, qul falaq, qul nas. Dan ulama sebut juga apabila 3 kul disunatkan, kita juga disunatkan sempurnakan dengan surah Al-Fatihah. Setengah kata tak disunat tu baca Fatihah. Tak. Ulama sebut sebab apa? Sebab dia kalau 3 kul ini disunatkan, Fatihah juga sunatkan. Sebab mana? Dia adalah ummul kitab. Boleh. Okey, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh dia kata apa? Dengan Fatihah kemudian apa? Qul huwallahu. Wa qala Abu Hanifah sebut. Okey. Riwayat dan riwayat 3 kul. Dia kata wa yustahab kita tambah Al-Fatihah. Faham tu? Okey, boleh semua zikir itu. Panjang zikirnya tu. Zikir selepas solat. Boleh rujuk kepada dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bawa balik makanan dari masjid selepas solat Jumaat? Okey, dia sekarang kita tengok apa bawa balik makanan daripada masjid selepas Jumaat. Contohnya orang bagi makanan. Okey, bagi makanan ingatnya. Sekarang kalau makanan di tempat jamuan, ingatnya. Ingat ni. Dia adalah lil ibahah, bukan litamlik. Makna kita ini hanya dibenarkan makan, bukan dibenarkan memiliki. Perbezaannya al-ibahah wa tamlik. Jamuan kenduri, jamuan tempat makan semua. Jadi jamuan itu kita bukan memiliki makanan tadi. Kita hanya ibahah. Ingat makanan disediakan di tempat jamuan, majlis parti-parti itu dia adalah lil ibahah, bukan tamlik. Okey, contoh jamuan situ. Jadi kita makan. Kita makan di situ. Contohnya orang bagi. Tiba-tiba dia ambil. Faham tak? Okey, dia ambil. Apa? Dia ambil, dia bawa apa? Balik. Ini tak apa untuk makan juga aku balik. Tak boleh. Sebab dia makna tamlik.
Melainkan tuan punya tadi siapa ni banyak lebih bawa balik lah, baru boleh bawa balik. Apa dia sebut bawa balik? Waktu itu dia tamlikkan bagi ni miliki. Ataupun bekas kita tak makan sudah, ini kita balik pada adat. Contoh kita makan satu tapur banyak tak habis, sama ada kita buang membazirkan, orang pun tak makan sudah, itu boleh kita bawa balik. Sebab adat kata benda tu jadi apa? Biarpun asalnya untuk kita lil ibahah, tapi kalau kita biarpun orang pun mana teringin makan lagi bekas tangan kita tu. Jadi itu boleh kita bawa balik untuk sambung makan di rumah. Sebab itu al-adatu muhakkamah. Sebab adat pun kalau kita tinggal di sini tak habis, siapa nak makan lagi? Itu boleh bawa balik. Bekas kita makan tak habis, boleh bawa balik. Ataupun masing-masing macam biasa kan. Habis dia serang-serang satu apa, ambil serang satu. Itu terpulanglah kita. Sebab adat berkata makna itu dia apa? Dia juga situ ada makna tamlik. Nah, ambil serang satu bagi. Tapi ingat setengah orang dia buat macam buffet. Dia kasih masuk dalam ni, kasih simpan untuk bawa balik. Itu tak boleh. Orang buat buffet kan? Dia tapau, letak dalam kompet, bawa balik. Haram hukumnya. Sebab apa? Makanan di buffet tadi untuknya apa? Ibahah, untuk kita makan. Bukan kita miliki untuk kau bawa balik pada isteri kau. Kau nak balik isteri kau, pergilah tinggal restoran beli lagi. Faham tak? Jelas ya? Tapi kita melainkan tuannya kata, ambillah bawa balik. Boleh. Itu tamlik. Jelas ya? Khalas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل وجه المتقين إماما. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والشر. اللهم اجعلنا بكتابك المتمسك سنة بالثابتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yalah Ali pun. Ali pun.